Assalamualaikum dan salam sejahtera. Edisi Buletin Selatan 31 Januari 2015. Harga baharu minyak akan diumumkan tengah malam ini sebelum berkuat kuasa pada 12.01 tengah malam pada 1 Februari. Menteri Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan, Datuk Seri Hassan Malik berkata, kerajaan tidak mengumumkan harga baharu komoditi itu lebih awal kerana keputusan tersebut telah diputuskan oleh Kabinet mulai tahun ini. Memetik laporan utusan online, bagaimanapun katanya, terpulang kepada hak masing-masing untuk membuat spekulasi tentang harga baharu minyak yang akan diumumkan kerajaan nanti. Pada 1 Januari lalu, kerajaan telah mengumumkan harga minyak RON 95 diturunkan sebanyak 35 sen kepada RM1.91. Langkah berkenaan dibuat setelah subsidi minyak dihapuskan pada 1 Disember 2014. Jabatan Kastam Diraja Malaysia memutuskan untuk tidak mengambil tindakan undang-undang ke atas peniaga yang berdaftar untuk Cukai Barang dan Perkhidmatan GST pada selewat-lewatnya 28 Februari ini. Ketua Pengarah Kastam, Datuk Seri Kazali Ahmad berkata, pihaknya akan menjalankan operasi secara besar-besaran pada 1 Mac depan ke atas peniaga yang masih gagal mendaftar pada 28 Februari, termasuk mengambil tindakan undang-undang. Menurut Datuk Seri Kazali, dalam satu kenyataan, kelonggaran itu bertujuan membantu para peniaga. Berikutan terdapat banyak rayuan yang diterima daripada mereka dalam persediaan melaksanakan sistem pencukaian GST. Justru pihak kastam memohon peniaga yang sepatutnya berdaftar di bawah GST mengambil peluang berkenaan bagi mengelak tindakan undang-undang ke atas mereka yang lewat mendaftar. Mengikut undang-undang di bawah Seksyen 184 Akta GST 2014, peniaga yang gagal berdaftar boleh didenda tidak melebihi RM30,000 atau penjara tidak lebih 2 tahun atau kedua-duanya. Katanya sehingga 29 Januari, sebanyak 308,400 syarikat telah berdaftar dan GST akan dikuatkuasa sepenuhnya mulai 1 April depan. Kerajaan akan memantau dan memastikan Malaysia Airlines MAS membayar pampasan kepada anggota keluarga penumpang dan anak-anak kapal pesawat MH370. Menteri Pengangkutan Datuk Seri Leo Tiong Lai berkata, perkara berkenaan turut dipersetujui oleh kerajaan China bagi memastikan segala kebajikan, masalah dan permintaan anggota keluarga terbabit mendapat pembelaan sewajarnya. Susulan pengisytiharan kerajaan bahawa pesawat MH370 sebagai nahas dan kesemua penumpang dan anak kapal dianggap telah terkorban, Jawatankuasa Waris MH370 akan memantau perkembangan kebajikan anggota keluarga berkenaan dari semasa ke semasa. Beliau turut menegaskan bahawa kerajaan mempunyai pelan komprehensif bekerjasama dengan China dan Australia bagi meneruskan misi pencarian pesawat malang itu di Lautan Hindi tanpa suatu jangka masa dan kos yang ditetapkan. Katanya setakat ini 4 kapal termasuk Fugro Supporters telah selesai menjalani pencarian sejauh 16,000 km persegi daripada 60,000 km persegi ruang yang ditetapkan di Lautan Hindi. Jabatan Pendaftaran Negara JPN akan mengeluarkan perakuan anggapan kematian setelah menerima perintah mahkamah yang dikemukakan oleh waris penumpang dan anak kapal pesawat Malaysia Airlines MAS MH370. Menurut JPN, dalam satu kenyataan, permohonan perintah mahkamah perlu dibuat berdasarkan prosedur operasi standard yang telah ditetapkan. Pada Khamis lalu, Jabatan Penerbangan Awam DCA mengisytiharkan dengan rasminya bahawa insiden pesawat MH370 adalah satu kemalangan dan kesemua 239 penumpang dan anak kapal dianggap meninggal dunia. Pesawat Boeing 777 itu hilang daripada radar sejam setelah berlepas dari lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA ke Beijing pada pukul 12.41 tengah malam 8 Mac 2014. Pesawat MAS itu dijadual tiba di ibu negara China itu pada pukul 6.30 pagi hari yang sama.
Selepas sebulan sistem pendaftaran keahlian secara dalam talian dilancarkan, UMNO menerima seramai 4,995 permohonan baharu untuk menyertai parti berkenaan. Presiden UMNO, Datuk Seri Najib Tun Razak berkata, daripada jumlah itu sebanyak 2,993 permohonan lengkap berjaya diproses dan diserap ke dalam cawangan mengikut alamat pemohon. Bagaimanapun, Datuk Seri Najib yang juga Perdana Menteri berkata, baki 2,002 permohonan lagi yang berstatus tidak lengkap akan dipadankan dengan data Jabatan Pendaftaran Negara JPN untuk diproses. Pada 18 Disember tahun lalu, Datuk Seri Najib melancarkan sistem pendaftaran keahlian UMNO secara dalam talian selaras dengan ketetapan untuk meremajakan parti yang diputuskan pada Perhimpunan Agung UMNO 2014. Langkah berkenaan selaras dengan hasrat mentransformasi dan meremajakan UMNO supaya ia dilihat sebagai parti yang segar, dinamik, progresif dan mengamalkan keterbukaan. Sementara itu, katanya persidangan cawangan UMNO tahun ini akan berlangsung dari 13 Mac hingga 2 Mei, manakala mesyuarat perwakilan bahagian bermula pada 27 Julai hingga 31 Ogos. Seterusnya laporan sukan, kita bersama Arif Ani dalam Arena Selatan. Kecederaan yang dialami 3 pemain tunggak utama pasukan Johor Darul Takzim JDT, iaitu Safi Salih, Amri Yahya dan S. Chanturu, tidak mengganggu persiapan pasukan tersebut untuk mengharungi perlawanan Piala Sumbangsih menentang Pahang. Safi Salih will not play, Amri most probably no, and Chanturu is 50-50. Think it will affect your game? Every good player affect the game, but then at the end we have a number of players, other players that they need to fill the gap. At the end, one squad is 25 players, 11 playing, so whoever is on the pitch need to give his best. Menurut Ketua Jurulatih JDT Boyan Hodak, beliau yakin pemain simpanan yang sedia ada mampu menggalas tugas yang ditinggalkan pemain tersebut. Beliau memberitahu pemberita ketika sidang media di Stadium Tan Sri Hassan Yunos, Lakir yang turut dihadiri Tunku Ismail Sultan Ibrahim selaku Presiden Persatuan Bola Sepak Negeri Johor PBNJ. Beliau berharap perlawanan tersebut akan memihak kepada pasukan JDT. Sekian edisi Buletin Selatan. Terus tonton kami di www.tvselatan.com.my bagi paparan berita terkini. Salam takzim.